Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merapatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana Allah memilih kita pada pagi ini untuk duduk bersama dalam majlis ilmu, yang mana pada pagi yang mulia ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan dalam satu kisah. Pada pagi ini kita bawa satu sirah ataupun kisah Nabi, dan kita lupakanlah sekejap tentang hukum hakam pada pagi ini. Adapun kisah yang nak saya bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayatinya bersama, iaitu satu kisah dalam sirah, sebahagian daripada sirah Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana ayat yang saya baca sebagai pembukaannya tadi. Dan adapun ayat tersebut maksudnya dalam bahasa Melayunya, iaitu terjemahan dia. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu tenggelam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat.
Kemudian tak terkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tak kala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhanku. Benarlah Allah katakan dalam Al-Quran Azim. Sadaqallah Azim. Jadi dalam sirah ini, dalam cerita tentang Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim yang dapat kita faham dalam terjemahan ataupun dalam ayat teks dalam bahasa Arabnya, dan juga dalam terjemahannya sebagaimana yang ikut dalam bahasa Arabnya, kita dapat faham bahawa cerita ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim nak cari Tuhan. Nabi Ibrahim nak mencari Tuhan, lalu dia pun terkapar-kapar ke sana sini mencari mana satu Tuhan aku. Lalu pada satu malam dia pun nampak bulan, dia nampak bintang. Maka bila dia nampak bintang bersinar, dia pun kata, oh ini barangkali Tuhan. Sehingga ditunggu beberapa lama, bintang pun hilang. Muncul pula bulan. Dia kata takkanlah Tuhan boleh hilang. Muncul bulan pula, dia kata ini barangkali Tuhan aku. Nampak dia lebih bercahaya, lebih cantik, lebih besar daripada tadi. Bintang tu kecil, bulan tu besar. Ini Tuhan aku. Maka bila dia tenung sampai pagi, bulan pun hilang. Dia kata masakan ini pula Tuhan boleh hilang. Maka timbullah waktu pagi itu matahari yang bersinar lebih terang. Lalu dia kata, oh barangkali inilah Tuhan aku, inilah barangkali agaknya Tuhan aku, kerana dia lebih besar dan kerana dia lebih bersinar. Tapi bila sampai petang, matahari pun hilang. Maka Nabi Ibrahim pun menjadi masalah lah, jadi persoalan dalam kepala dia, mana satu Tuhan yang sebenarnya. Jadi ini terjemahan yang dapat kita faham, dan ini jugalah daripada isi daripada ayat itu yang dapat kita faham, iaitu Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tergagau-gagau mencari Tuhan, ke sana kemari. Dia melihat ke langit, nampak bintang, nampak bulan dan nampak matahari. Lalu dia menyangka ketiga-tiga itulah adalah Tuhannya. Sedangkan selepas itu, bila benda-benda itu hilang, lalu dia menolak itu bukanlah Tuhan, kerana Tuhan tidak akan hilang. Kata tafsir, kata sebahagian dari tafsir, peristiwa ini berlaku ketika Nabi Ibrahim masih kecil lagi. Masih kecil, masih tercari-cari. Tetapi dalam bab mentafsirkan ini, ulama terbahagi kepada dua pendapat. Memang ada sebahagian kecil ulama berpendapat demikian, memang Ibrahim mencari-cari Tuhan. Tapi dalam satu pendapat yang lain, yang mana pendapat ini saya rasa lebih tepat lagi, iaitu bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tetapi peristiwa ini berlaku, iaitu satu kaedah dakwah Nabi Ibrahim kepada kaum dia. Kepada kaum dia, kaum di satu tempat itu, yang mana kaum di situ mereka bertuhankan kepada bintang-bintang, mereka menyembah bintang. Jadi tertolaklah pendapat yang mengatakan, walaupun memang ada pendapat itu, tertolaklah pendapat mengatakan bahawa Nabi Ibrahim tercari-cari nak mencari Tuhan, di mana Tuhan yang berada, siapa Tuhan yang sebenar. Kerana apa dia tolak? Kerana kalau dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dia menggunakan 3 dalil, mengatakan tak logik. Dan kita juga dalam pegangan ahli sunnah wal jemaah, kita telah beriktikad bahawa para nabi, para rasul itu adalah maksum. Mereka terpelihara daripada melakukan dosa. Dan terpeliharanya mereka ini bukanlah selepas mereka dilantik menjadi nabi atau rasul. Malahan sebelum lagi mereka dilantik, Allah dah memelihara para nabi dan para rasul ini daripada membuat maksiat, daripada terjerumus ke dalam lembah maksiat, apatah lagi lembah ke dalam maksiat mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari lain, mencari Tuhan lain selain daripada Allah, tidak akan berlaku. Kerana dalil yang dipegang oleh Ibnu Katsir antaranya daripada surah Al-Anbiya ayat 51. Apa firman Allah? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Maksudnya, dan sesungguhnya kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum daripada Musa dan Harun,
dan adalah kami mengetahui keadaannya. Mana Ibrahim ni salah seorang nabi Allah pelihara, dan Allah pelihara dan Allah bagi dia ilmu laduni, dan tak mungkin dia melakukan kesyirikan, cari Tuhan lain atau dapat gambaran ada Tuhan lain daripada Allah SWT, atau terfikir pada dia ada Tuhan lain. Na'udzubillah. Dalil yang kedua pula yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, iaitu dari surah An-Nahl ayat 120 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi lagi patuh kepada Allah, dan hanif makna suci bersih, dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Makna Nabi Ibrahim tu daripada sebelum jadi Nabi juga Allah dah pelihara iman dia, Allah dah pelihara hati dia, dia hanif, tidak termasuk dalam hal orang-orang yang nak mensyirikkan Allah, nak cari Tuhan. Kemudian daripada surah Al-An'am pula ayat 161, Allah berfirman sebagai dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Nabi Ibrahim, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat yang ujung tu menafikan dia daripada musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, iaitu agama yang benar, iaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Na'udzubillah. Dia bukan orang musyrik, dia tidak akan berlaku mempersekutukan Allah SWT. Dalam hadis riwayat Bukhari juga menyatakan kullu mauludin yulad ala fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu atas fitrah. Dia tidak akan sesat nak mencari Tuhan, melainkan setelah ibu ayahnya lah yang menyesatkannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sudah hadirin mari Allah sekalian, ada pun cerita yang sebenarnya, wallahu alam lah, mengikutkan itulah cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenarnya dalam cerita ini nak diperbetulkanlah sikit, kerana saya teruja untuk bawa ni kerana terdengar juga kadang-kadang setengah tu ustaz je lah yang mentafsirkan ayat tersebut, sirah ini dalam keadaan yang apa yang disebut di dalam itu. Maka jika kita direct gunakan perkataan yang ada dalam situ, maknanya itulah maksudnya. Seperti seolah-olah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tapi kita dah katakan tadi, kita nafikan bahawa seorang Nabi tidak mungkin akan berlaku kesesatan di dalam diri dia. Jadi cerita yang sebenarnya, wallahu alam saya katakan, maka Allah yang maha tahu lah. Cerita yang sebenarnya, apa yang diceritakan dalam sini, kalau kita nak ambil kaitkan balik, pertama-tamanya Nabi Ibrahim itu berkata kepada bapaknya Azar. Dalam sirah yang lain mengatakan nama bapa Nabi Ibrahim ni Tarikh, bukan Azar. Ada mengatakan Tarikh dan Azar tu dua nama tapi orang yang satu. Sama ada dipanggil Azar pun boleh, dipanggil Tarikh pun boleh. Ada sirah yang lain mengatakan bahawa Tarikh itu bapa Nabi Ibrahim yang sebenar, dan Azar itu adalah bapa tiri dia. Bila bapa dia dah meninggal, mak dia kahwin lain, dapat bapa baru nama Azar. Dan Azar ni kerja dia buat berhala. Azar ni kerjanya buat berhala, dan semasa peringkat awal Nabi Ibrahim pun terpaksa dia tolong bapaknya jual berhala. Jual berhala tu kerana disuruh oleh ayah dia, dan setelah berhala tu ditempa, ditukang dengan baiknya, maka disuruh Nabi Ibrahim pergi jaja jual. Maka Nabi Ibrahim pun pergilah jual. Dia kata, mari siapa yang bodoh nak beli benda yang ayah aku buat kemudian dia sembah. Maka tak lakulah benda tu dijual. Bila dia cakap macam ni, mari siapa yang bodoh nak beli, siapa yang rasa dia bodoh nak beli benda yang ayah aku buat kemudian dia sembah, marilah beli. Tak ada siapa lah nak beli. Jadi Nabi Ibrahim menasihatkan ayah dia, wahai ayah, takkanlah kamu buat benda ni kemudian kamu sembah. Tetapi begitulah keadaannya bila orang telah kekafiran tu dah menebal dalam jiwa dia, dia tak nampak kebenaran di situ. Sehinggalah sampai ke satu peristiwa yang mana kita pun tahu peristiwa itu. Nabi Ibrahim pada suatu hari ketika itu ada majlis ataupun ada tamasya dalam negeri dia tu, iaitu semua
penduduk-penduduk negeri pergi ke satu tempat melakukan upacara penyembahan secara besar-besaran. Mereka sembah semua berhala-berhala yang mereka buat dan yang dibuat oleh bapa Nabi Ibrahim itu dalam satu pesta yang besar. Berpesta mereka melakukan penyembahan, sehingga kan selepas pada itu mereka pun berasa letih dan semua yang terlibat dalam majlis itu tidur letih. Maka peluang inilah Nabi Ibrahim gunakan. Cerita yang dah biasa kita dengar. Peluang ini Nabi Ibrahim gunakan. Dia ambil satu kapak, dia pergi ke berhala tersebut, ke kuil tersebut, lalu dipecahkannya semua berhala-berhala yang ada di situ. Dipecahkannya semua, ditinggalkan satu yang paling besar sekali. Yang paling besar sekali ditinggalkan. Dia ambilnya kapak tu, diikat yang tali, digantung di leher berhala tersebut. Jadi setelah dia balik, besoknya orang pun dah habis penat dah, semua dah bangun nak pergi balik ke kuil tersebut, tengok-tengok berhala semua dah pecah. Habis, mereka tidak syak lagi. Langsung saja fikiran mereka menangkap bahawa ini mesti perbuatan Ibrahim. Ini mesti perbuatan Ibrahim. Tidak ada orang lain lagi yang berani buat macam ni. Dan tidak ada orang lain selama ni yang menentang agama mereka, melainkan Ibrahim seorang. Lalu diadukan kepada raja dan keluarlah perintah. Ibrahim pun ditangkap, Nabi Ibrahim pun ditangkap, dihadapkan kepada raja dan dibawa ke kuil tersebut. Lalu ditanya, "Wahai Ibrahim, angkara siapakah ini?" kata raja. Kata Ibrahim, "Bukan aku yang buat. Aku tak tahu menang langsung." Dia berbohonglah di situ. "Aku tak tahu menang langsung, bukan perbuatan aku. Cuba kamu cari siapa barangkali yang buat." Lalu dia pun berpura-pura lah mencari-cari pun nampaklah berhala yang besar sekali. "Wahai tuanku, saya yakin dialah yang buat. Kerana buktinya kapak ada di tengkuk dia, tergantung di leher dia." Maka kata raja, "Adakah bodoh kamu wahai Ibrahim? Dia sebuah berhala yang tidak boleh bergerak dan tak boleh buat apa-apa. Masakan dia yang pecahkan berhala semua ni?" Di situlah Nabi Ibrahim menggunakan kesempatan, kata orang tu, memulang paku buah keras. Dia kata, "Tuanku, kalau dah tahu macam tu, berhala tu tak boleh bergerak, tak boleh buat apa pun, diam dia, mengapa disembah dia? Kenapa minta tolong dengan dia? Kenapa didewa-dewakan dia, diperbesar-besarkan dia? Sedangkan ada lagi kuasa yang lain yang patut disembah, iaitu Allah." Maknanya di sini Nabi Ibrahim dah beriman Allah yang Maha Kuasa. Samalah juga keadaannya apabila kekafiran itu dah menebal dalam hati, hujah macam mana pun tak boleh terima dah. Jadi akhirnya raja pun memerintahkan dijatuhkan hukuman kepada Nabi Ibrahim sebagaimana yang dah masyhur cerita yang kita dengar. Lalu Nabi Ibrahim pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam api, dibakar di dalam api. Diperintahkan seluruh penduduk negeri itu kumpulkan kayu dan bakar Nabi Ibrahim di dalam api tersebut. Tetapi dengan kehendak Allah SWT, Nabi Ibrahim diselamatkan apabila Allah berfirman, "Ya nar kuni kuni bardan." Wahai api, hendaklah kamu sejuk dan sejahterakanlah ke atas Ibrahim. Kata tafsir, andai katalah tak ada perkataan hujung untuk sejahterakanlah ke atas Ibrahim, Allah berfirman, "Jadilah sejuk, nescaya api itu akan jadi sejuk macam air batu." Dan bila Ibrahim masuk ke dalam api itu, Ibrahim pun akan mudarat kerana terlalu sejuk di dalamnya. Tapi kerana ada ayat hujungnya, sejahterakanlah ke atas Ibrahim, maka api pun sejuk. Sejuk ala kadarnya menghilangkan sifat panas dia tu, menghilangkan sifat membakar itu. Jadi duduklah Ibrahim di dalam api tersebut dalam keadaan nyaman. Dan ada disebut oleh Nabi Ibrahim, dia kata, "Sepanjang riwayat hidup aku, ketika yang paling aku rasa nikmat sekali dan di ketika paling aku rasa seronok sekali ialah ketika berada dalam api. Di masa aku dicampak oleh raja ke dalam api, itulah saat yang paling seronok sekali. Seronok duduk dalam api itu, nyaman, nikmat di dalamnya." Rupanya gitu, terbalik daripada sepatutnya hancur, lebur, terbakar oleh api, tetapi dapat satu penghidupan yang nikmat dalam. Maka kata tafsir, duduklah Nabi Ibrahim di dalam api tersebut selama 40 hari. Sebulan lebih lah, sebulan 10 hari. Maka setelah dia keluar daripada api tersebut, lalu dia pun bertemu semula dengan raja dan berlakulah perdebatan antara dia dengan raja tentang ketuhanan. Tapi raja ni tetap tak mau terima. Dan oleh kerana itu Nabi Ibrahim pun berpendapat, maka tidak wajar lagi lah aku duduk di negeri aku ni. Nama negeri dia Ur, dalam negeri Kidan ataupun Babylon ataupun Iraq sekarang ni. Dah tak wajar lagi lah aku duduk dalam negeri ni.
maka sewajarnya lah aku berhijrah ke tempat lain. Sebagaimana nabi-nabi lain, semua nabi-nabi ni ada hijrahnya masing-masing. Kerana hijrah ni tujuannya untuk mengembangkan agama. Apabila orang setempat dah tak boleh nak terima lagi dah. Kalau Nabi Ibrahim tu kita katakan, andainya kita katakan yang ada yang ikut dia 100 orang, 100 orang itulah tak mungkin nak bertambah lagi. Maka Nabi Ibrahim kata dah tak lagi lah, dah tak boleh lagi aku duduk di sini. Bukan kerana takut, bukan kerana tak mau berdakwah, tapi rasanya lebih baik aku keluar, bawa ajaran ni kepada orang luar pula. Aku ada yang mau terima, sebab orang dalam negeri dah tak mau, semua dah tertutup hati. Maka Ibrahim pun berpindahlah, berhijrahlah, membawa bersamanya isterinya Sarah dan sepupunya Nabi Lut dan beberapa orang lain pengikutnya. Dia pun berpindah menyeberangi sungai Dajlah ataupun Euphrates menyeberangi surau tersebut pergi ke sebuah negeri sana di Kanaan, ataupun sekarang ni disebut sebagai Syam ataupun Jordan. Dulu namanya Kanaan. Kanaan ni meliputi 3 negara yang ada sekarang ni, iaitu Palestin, Syam, Jordan, Lebanon. Apa itu dulu nama satu negeri nama Kanaan. Jadi pergilah dia menyeberang sungai tersebut ke sebuah negeri yang baru. Dengan sebab itulah kata riwayat nama dia Ibrahim. Ibrahim tu asal kata Ibrah tu menyeberang, him tu man lah, orang, maknanya orang seberang. Maka nama Ibrahim tu datang daripada seberang, datang itu maknanya Ibrahim itu maksudnya orang seberang, orang perantauan. Satu qaul kata. Satu qaul lagi mengatakan Ibrahim tu asal maknanya abu ataupun Abi Rahim, bapa kasih sayang. Maknanya Nabi Ibrahim ni orang yang sangat pengasih. Sifat dia sangat pengasih, sangat penyayang. Kerana ada riwayat lain mengatakan Nabi Ibrahim ni kalau makan, dia tak pernah makan seorang. Kalau dia dapat rezeki daripada Allah SWT, kalau dia ada dapat makanan, dia tak pernah makan seorang. Dia mesti akan cari orang untuk sama-sama makan dengan dia. Itu sifat pengasih dia. Dia tak akan nikmati nikmat Allah tu seorang diri. Hatta kalau dia cari orang tak jumpa, masing-masing semua dah kenyang, tak apalah, makanlah, silalah, dia akan cari binatang. Contohnya umpamanya katanya apabila Ibrahim tu makan buah temikai, maka dia cari orang kongsi makan temikai, tak ada, dia pergi berkongsi dengan kambing ataupun dengan keldai ke dengan unta. Dia makan isi kulit temikai tu, dia bagi kepada unta ataupun keldai tersebut. Maknanya dia berkongsi juga. Rezeki Allah tu dia kongsi dengan makhluk lain. Dia tidak makan seorang-seorang. Begitu Nabi Ibrahim. Dengan sebab itu ada kaum mengatakan asal nama dia Abu Rahim, iaitu bapa pengasih, bapa yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi Nabi Ibrahim ni pun berpindahlah ke satu tempat. Maka di tempat inilah, di tempat baru inilah, apabila Nabi Ibrahim dah duduk di situ, dia pun tengok, buat pemerhatian di situ. Dia dapatinya kaum di tempat itu ataupun penduduk di situ ada satu agama. Ada satu agama iaitu menyembah bintang-bintang. Malam-malam mereka berkumpul menyembah bintang. Ataupun ada tafsir mengatakan mereka menyembah satu bintang. Bintang tu tak timbul selalu. Bintang Zuhrah namanya. Dia timbul pada malam-malam tertentu dalam keadaan yang memang terang menderang, bercahaya. Jadi dia dapati kaumnya tu menyembah bintang. Dan kaum ini pula tak tahulah Nabi Ibrahim tu datang bahawa dia ada satu agama baru, agama menyembah Allah SWT, agama tauhid. Jadi Nabi Ibrahim pun nak menggunakan peluang ni, macam mana nak dakwah kaum yang di sini. Kalau di tempat dia yang menyembah berhala, dia duduk lawan, kata berhala ni tak betul, berhala ni, kamu menyembah berhala ni sebagai satu kebodohan. Kamu buat berhala tu, lepas tu kamu sembah satu yang tidak mansabah pada akal, tetapi itu yang kamu buat. Jadi pendekatan begini Nabi Ibrahim nampak dah tak sesuai lagi. Kalau aku kata pergi, sedangkan aku ni orang baru datang tempat ni, pergi jumpa dia, kata kamu buat ni tak betul, kamu sembah ni sembah bintang. Kenapa sembah bintang? Sembahkan bintang tu pun dia pun makhluk. Pastilah Nabi Ibrahim kena pukul orang ni, kena pukul juga, kena sembelih pula ke, ataupun kena bunuh. Jadi Nabi Ibrahim nak mencari satu pendekatan yang baru. Jadi apa peluang ini cari-cari, akhirnya dia dapat peluang apabila penduduk di situ tengok dia orang baru, ajak dia. Marilah sama-sama kami pada malam ni nak pergi menyembah, nak pergi menyembah bintang. Oh, kata Nabi Ibrahim, buat bodoh. Oh, Tuhan kamu bintang ya? Oh, bagus tu. Bagus, sebab bintang tu bersinar, bagus, dia menerang alam ni. Mari, bolehlah, aku pun nak join sekali, kata Nabi Ibrahim.
Kemudian sampai pada malam untuk nak melakukan penyembahan tersebut, mereka pun berkumpul. Nabi Ibrahim pun datanglah. Tapi Nabi Ibrahim yang dikatakan dia datang lambat-lambat sikit. Lambat-lambat sikit dia datang. Kemudian dia datang setelah penghujung tu, dia pun sampai tempat situ. Dia kata, marilah kita sembah bintang. Kita menyembah Tuhan bintang kita. Nabi Ibrahim kata, oh bagus. Dia pun nak menyembah bintang, tapi dengan takdir Allah, bila dia mula nak menyembah, bintang tu pun hilang. Hilang bintang. Tapi sebelum itu Nabi Ibrahim pujilah, oh ni bintang, ini Tuhan kita, ini Tuhan aku, ini Tuhan kamu. Bagus ni. Dalam kata-kata mulutnya lah, nak meraihkan orang tu, supaya ada maksud lain pula. Nabi Ibrahim nak tunjukkan, ini dia Tuhan kamu, Tuhan kita. Dia pun mula nak menyembah. Tapi bila mula dia nak menyembah dengan takdir Allah, bintang tu pun hilang. Habis luput, hilang. Mana pergi bintang tadi? Nabi Ibrahim kata, mana pergi bintang tadi? Kalau macam ni bukanlah Tuhan. Jadi kamu tu pun tercengang-cengang. Betul juga kata Nabi Ibrahim. Itu cara pendekatan Nabi Ibrahim. Kalau begitu bukanlah dia Tuhan. Tuhan tak boleh hilang. Tuhan mesti kekal. Kekal daripada awal sampai akhir. Kalau hilang ni nampaknya tak boleh nak terima lah sebagai Tuhan. Lalu ketika itu pula timbullah bulan. Dah separuh malam tu, separuh malam nak menyampaikan pagi, timbullah bulan. Barangkali malam tu malam yang ke-16, dengan kehendak Allah SWT. Barangkali malam yang ke-16. Jadi kalau malam yang 16, malam 14, bulan akan timbul daripada maghrib sampai tengah malam. Lepas tengah malam hilang. Bila malam 15, bulan akan timbul daripada maghrib sampai subuh. Itu bulan penuh. Tapi bila masuk 16, bulan akan timbul di tengah malam. Tengah malam sampai ke pagi. Dan akhirnya itulah terbenam sampai penghujung bulan. Jadi barangkali kata ahli tafsir, peristiwa itu berlaku di tengah bulan. Jadi bulan timbul di tengah malam dan sampai pagi. Jadi bila bulan timbul, Nabi Ibrahim berkata, barangkali itu Tuhan. Mana sama tak? Jadi kaum-kaum tadi pun terpinga-pinga. Betul juga cakap Ibrahim ni. Selama hari ni dia sembah bulan, disembah bintang. Rupanya bintang tu hilang. Barangkali mereka ni balik sebelum bintang tu hilang. Mereka tidak tahu yang bintang tu akan luput, akan hilang. Jadi pada malam itu ditunjukkan, terfikir mereka itu. Betul juga kata Ibrahim. Tengok-tengok bulan, bulan lagi bagus. Rupanya bulan pun bulan malam 16, timbul dia pun tak lama, tak sampai pagi. Jadi Nabi Ibrahim pun berpura-pura ajak, mari kita sembah bulan. Kerana bulan adalah Tuhan yang sebenar. Dia lebih bercahaya, lebih cantik daripada bintang tu tadi. Jadi dalam keadaan terpinga-pinga, kaum ni pun nak ikut ke tak ikut. Sebab dah jadi adat mereka, dah diwaris zaman berzaman, mereka menyembah bintang. Pada malam ini Nabi Ibrahim nak ajak sembah bulan pula. Terpinga-pinga lah, nak ke tak nak, dalam hati terpinga-pinga, nak tak nak. Bulan pun hilang. Nabi Ibrahim kata, bulan pun bukan juga Tuhan. Dia pun hilang. Kerana apa? Dah sampai pagi. Dah subuh dah. Lepas subuh tu timbullah pula matahari. Lalu Nabi Ibrahim kata, mari kita sembah matahari. Inilah Tuhan yang sebenar. Dia lebih lagi besar dan lebih lagi bercahaya. Jadi lagi pula terpinga-pinga kaum tu. Selama hari ni dia dah biasa sembah bintang. Tiba-tiba Nabi Ibrahim ajak sembah bulan, tak jadi pula. Sekarang ni ajak sembah matahari pula. Mereka masih terpinga-pinga, turun tariklah nak sembah ke tidak, nak tukar agama ke tidak. Maknanya kalau mereka sembah tu, dengan lain perkataan, mereka tukar agama daripada agama sembah bintang kepada agama sembah matahari pula. Jadi ditakdirkan Allah SWT, barangkali tidak berlakulah penyembahan tersebut, sehingga tertangguhlah sampai ke petang. Apabila petang, matahari pun hilang. Nabi Ibrahim pun kaum dia tak mau sembah, terbelah bagi hati nak sembah, dia pun tak sembah. Maka lepas belah petang dia tengok matahari pun hilang. Dia kata matahari pun hilang. Maka nampaknya bukanlah bintang itu, bukanlah bulan itu, bukanlah matahari itu Tuhan yang sebenar. Maka kata Nabi Ibrahim pada ayat yang hujung itu, maka kata Nabi Ibrahim apa? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan wama ana minal musyrikin. Dan ayat inilah kalau tuan-tuan perasan, mesti perasan punya, yang kita bawa di dalam semayang kita, di dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebelum pada itu,
apa tu, inni, dalam baca itu kita tidak ada sebut ini, kita sebut wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Jadi ayat ni kita ambil daripada kata-kata Nabi Ibrahim yang dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ini ayat 79, dan itulah bacaan yang kita terus kekalkan dalam bacaan semayang kita, nak menunjukkan bahawa kita tidak menyembah selain daripada Allah. Kita tak akan hadapkan wajah kita ni yang mulia ni, Allah jadikan wajah kita ni mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Kerana apa itu, manusia itu adalah innal insa ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan Allah SWT. Jadi sebaik-baik ciptaan ni tentulah tidak akan tunduk kepada ciptaan yang lain, kerana dia yang sebaik-baiknya, maknanya yang lain tu di bawah. Takkanlah muka manusia ni yang mulia, yang Allah jadikan begitu baik, kita nak sembah benda yang lain, yang Allah jadikan lain yang lebih rendah. Maknanya kita tidak akan sembah, kita tidak akan sujud muka kita ni kepada selain daripada Allah SWT. Itulah kita ikrarkan di dalam semayang kita, mengambil sempurna ikrar Nabi Ibrahim ini. Kita kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, aku hadapkan muka aku ni kepada yang menjadikan langit dan bumi. Dan dia jadikan langit itu digunakan perkataan ataupun kalimah fatara. Fatara bukan khalaqa. Sedangkan fatara dan khalaqa tu maksudnya sama. Fatara pun mencipta, menjadikan, dan khalaqa pun menjadikan. Tetapi khalaqa itu menjadikan sesuatu yang kemudian. Maknanya macam kita manusia ni Allah jadikan, dulu kita tak ada, kemudian ada. Tetapi langit itu memang Allah jadikan, tapi jadikan dia tu, langit tu daripada azali lagi, daripada dulu-dulu lagi, sebelum manusia ada, langit dah ada. Maknanya adanya tu dah sedia ada, sedia ada daripada dulu. Tapi bukan sedia ada macam sifat ataupun zat Allah, itu qadim. Tapi ini makhluk dikatakan azali. Azali itu menunjukkan yang qadim untuk makhluk. Kalau untuk qadim tu untuk Allah, untuk untuk zat dan sifat Allahnya dikatakan qadim. Tapi pada makhluk tidak boleh kita sebutkan qadim. Walaupun ada sebahagian daripada kalangan kalangan orang yang memegang tauhid ni kata makhluk pun qadim. Adalah hujah-hujahnya. Di antaranya Mu'tazilah. Dia mengatakan Allah itu qadim, makhluk pun qadim. Sebab apa dia kata begitu? Kerana Allah tu tidak kita katakan qadim, melainkan apabila tidak kita katakan Allah itu sebagai maha pencipta, melainkan apabila ada benda-benda yang dia cipta, benda-benda yang dia jadikan. Jadi bila Allah yang maha pencipta itu sifat dia qadim, tentulah benda yang dijadikan itu juga qadim. Itu pendapat dia lah. Pendapat dia bila dia terlalu kata orang tu berfalsafah sangat dalam bab tauhid ni. Tetapi tidak bagi ahli sunnah wal jemaah. Kita mengatakan bahawa makhluk itu adalah baharu. Dan kalau yang lama itu pun kita istilahkan sebagai azali. Maknanya lama dulu dah Allah cipta, zaman Nuh dulu. Bila kita datang pun dah sedia ada. Tapi lamanya tu bukanlah macam lamanya zat Allah. Kenapa? Kerana dia benda yang dijadikan. Tetapi bagi orang yang mengatakan qadim tu, apa hujah dia? Antara lain, contoh yang bagi, umpama kata, kali saya dah sebut di sini, umpama kata seorang pelukis. Kita katakanlah pelukis, kita ambil contoh. Seorang pelukis, dia tidak kita panggil seorang pelukis selagi dia belum melukis satu gambar. Bila dah lukis satu gambar, ada lukisannya, baru kita panggil dia pelukis. Maknanya kita panggil dia pelukis tu bila dah ada hasil perbuatannya, lukisannya tu. Jadi begitu juga Allah. Allah itu tidak kita panggil dia sebagai khaliq, kata dia, sebagai pencipta, melainkan apabila dah ada benda yang dia cipta, benda yang dia jadikan. Jadi kalau khaliq itu sifat Allah yang qadim, jadi maknanya yang diciptakan tu qadim jugalah. Mesti qadim juga. Maknanya kalau dia tak qadim, kita tak panggil Allah tu khaliq. Itu hujah dia lah, wallahu alam. Jadi kita balik pada cerita Nabi Ibrahim tadi. Jadi bila Nabi Ibrahim dah keadaan dia macam tu, dia pun berpaling kepada kaumnya, wahai kaumku, wahai penduduk-penduduk negeri ini, kau tengoklah, kita tengok bintang tadi pun dah hilang. Kemudian bulan tadi yang hebat pun hilang. Selepas bulan hilang, timbul matahari, matahari lagi hebat, nampaknya juga hilang. Maka katanya di sana mestilah ada satu kuasa yang tidak akan hilang, yang akan kekal abadi,
yang mentadbir bintang tersebut, yang mentadbir bulan tersebut, dan yang mentadbir matahari tersebut. Dan aku kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan menghadapkan muka aku kepada Tuhan itu saja. Tuhan yang menjadikan bintang, menjadikan bulan, menjadikan matahari tadi. Dan aku tidak akan palingkan muka aku kepada benda-benda tadi itu, sama ada bintang ke bulan ke matahari atau benda-benda yang lain. Aku akan pelihara muka aku daripada menghadap, maksudnya menyembah benda itu. Dan aku akan sembah kepada Tuhan yang menjadikan benda-benda itu, Tuhan yang kekal abadi, yang tidak akan berkesudahan, yang memelihara kita, yang memenuhi apa yang kita mahukan. Dan aku menyucikan hati aku daripada sebarang kesyirikan terhadap Tuhan itu. Hanifah tu maknanya menyucikan diri. Tahnif. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku daripada orang-orang yang musyrik. Bila nak sentuh perkataan wa ma ana minal musyrikin, kita kaitkan dalam doa iftitah kita dalam semayang tu, banyaklah juga orang tersilap sini, terbalik. Wa ma ana minal muslimin, yang sebelum itu wa ana minal muslimin, dan yang di ujungnya wa ma ana minal musyrikin. Ada orang tersilap, dia terbalik. Wa ana minal musyrikin, di ujungnya wa ma ana minal muslimin. Aku ni jaga-jaga tu. Terbaliklah, bukanlah aku orang, sepatutnya adalah aku orang Islam yang berserah diri, dan ujungnya bukanlah aku orang yang syirik. Tetapi dia dah silap baca. Bukanlah aku orang yang adalah aku orang yang syirik, dan bukanlah aku orang yang menyerah diri Islam. Terbalik. Kena jaga, perhati balik baik-baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin mati Allah sekalian, begitulah cerita yang sebenar. Cerita di mana dalam sirah ini menceritakan bahawa ini adalah satu cara atau satu kaedah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim AS untuk nak memberikan iman kepada kaum yang ada di situ, iaitu kaum di satu tempat yang dia baru datang, di negeri kalau sekarang ni Syam lah. Dikatakan ahli sejarah negeri Syam, yang mana penduduk negeri Syam masa itu mereka itu menyembah kepada bulan, menyembah kepada bintang, bukan bulan, menyembah kepada bintang. Jadi kaedah dakwah yang digunakan Nabi Ibrahim, iaitu dakwah duduk bersama-sama mereka. Di samping itu cuba menunjukkan kesilapan dan kesalahan yang mereka buat. Kesalahan dan kesilapan yang mereka buat, tidak dengan cara menentang apa yang mereka buat sebagaimana yang dibuat di negeri asalnya. Kalau di negeri asal dia tentang sungguh. Dia kata bapak buat ni tak betul. Apa yang bapak lakukan ni salah. Apa yang bapak dan kaum yang duduk sini ni melakukan satu perkara yang memang bodoh, memang tak masuk akal, sesuatu yang ditempa sendiri, kemudian benda itu disembah. Ini pun berlakulah pada Sayyidina Umar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Sayyidina Umar ni satu ketika dia duduk-duduk di tengah makan, menyantap makanan, duduk, tiba-tiba dia tersenyum. Dia tersenyum lebar seorang-seorang. Ada sahabat yang perasan, apa hal Umar ni tersenyum lebar seorang-seorang? Lalu dia datang mendekati Sayyidina Umar, sahabat tersebut, saya lupa nama dia. Bertanya dia, wahai Sayyidina Umar, aku tengok daripada jauh ni kamu makan, sambil makan tersenyum. Apa perkara yang kamu senyumkan? Kata Sayyidina Umar, aku tersenyum kerana aku teringat masa zaman jahiliah dulu. Masa zaman jahiliah dulu, di mana ada orang yang yang berada, dia buatlah berhala-berhala dia tu daripada batu-batu yang mahal. Dia tempur daripada batu-batu yang mahal, dia tempur di luar negara, bawa balik letak dekat Kaabah. Yang kurang sikit penghidupan itu, yang tak banyak harta tu, ada yang buat daripada batu biasa, dipahat, diukir batu biasa letak. Ada yang paling teruk sekali, bukanlah paling teruk, yang paling miskin sekali, tak mampu nak beli batu, nak keluar belanja nak beli batu mamar ke, nak beli batu apa jenis batu, dia buat berhala tu daripada tepung. Dia bancur tepung macam buat kuih lah. Lalu dia acukan, dia ukir, dia buatlah berhala daripada tepung tersebut. Lalu dia letak depan, disembah. Bila disembah oleh kerana mereka ni miskin, tepung itulah, ada seguni tepung nak buat berhala. Tapi lepas itu dah buat berhala, nak makan dah tak ada tepung. Jadi apa dia buat? Dan itu yang berlaku pada aku. Bila dah sembah berhala tu yang daripada tepung tadi, yang dah diukir cantik, dah disembah tu lah, mana tenung berhala tu, kepak tangannya makan. Dah lapar, tak ada benda nak makan.
kepak tangan berhala tu, patahkan tangan berhala tu, makan. Kemudian lepas tu sembah lagi, lepas tu patahkan tangan kiri pula, makan. Jadi itu yang aku tersenyum bila aku makan ni, teringat kisah lama tu. Jadi berhala yang kita sembah, kita mengharapkan pada dia supaya bagi kita rezeki, bagi kita hidupan yang baik, bagi kita satu kebaikan. Tiba-tiba dia tu kita makan balik. Kita makan balik dia. Jadi apa Tuhan apa nama macam tu. Itu kisah Sayyidina Umar. Jadi maknanya satu kebodohan, kata Nabi Ibrahim. Benda yang kamu tempur sendiri, buat sendiri, kemudian kamu sembah. Jadi cara dakwah Nabi Ibrahim pada tempat asalnya cara keras. Cara keras dan cara melawan sungguh. Dan dengan sebab itulah hukuman yang diterima oleh Nabi Ibrahim juga cara keras. Ini tak lain caranya, tak, kita kena hapuskan dengan cara bakar dia hidup-hidup, cara keras. Jadi bila masuk ke alam yang ke tempat yang satu tempat yang baru, Nabi Ibrahim cuba memikirkan satu kaedah yang baru pula, tak nak kaedah yang keras ni. Dia kaedah dakwah ni ada banyak. Kaedah dakwah ni bermacam-macam. Ada orang dia masuk dengan cakap pong, kita pun marah. Tak apa, itu satu cara. Memang cara tu begitu. Perlu cara, ada tempat-tempatnya kena perlu cara begitu. Cakap main kasar je, main hentam, main maki hamun itu, tak apa, itu satu cara. Memang barangkali tempat itu orang-orang di situ kalau nak betulkan dengan cara macam tu, cara lembut-lembut tak mau, senyum dia. Marilah kita berjuang bersama menegakkan Islam. Senyum dia. Tidak kena bagi seketul-seketul, kena cakap, kena maki hamun dia, kena kena hentak dia betul-betul, baru dia berani. Ada tempat macam tu. Itu satu cara kaedah dakwah. Ada cara kaedah lain, kena cara lembut. Tak boleh pula cara hentam. Kalau tempat itu jenis orang lembut-lembut, kita pujuk dia, baru dia nak ikut kebenaran, cara lembut. Cara kaedah yang lembut. Tak boleh pula hentam tak mahu dia. Apa orang ni main kasar je, masuk tempat orang main hentam kromo gitu. Dia nak ajak kita kepada ikut dia, tapi cara dia pun cara tak betul. Dia anggap kita tak betul. Dia akan anggap kita tak betul. Cara dia kena cara lembut, kena cara pujuk, kena cara kita tak menyalahkan dia. Kamu buat macam ni ya. Bagus, tak apa. Tapi lepas tu kita masuklah. Masuk lubang, masuk jarum. Kita tunjukkan kepada dia bahawa cara dia ni salah. Apa yang dia amalkan selama hari ni salah. Itu satu kelompok manusia. Jadi cara berdakwah ni memang perlu dua. Dengan sebab itulah dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun Allah datangkan dua watak di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertamanya watak Sayyidina Abu Bakar, watak yang lembut, watak yang penyabar, watak yang kata orang tu boleh bertolak ansur. Satu watak di sebelah kiri Rasulullah pula, dan kedua-duanya pula dikebumikan ataupun terus bersemadi bersama dengan Rasulullah. Di dalam dalam kubur dia bersama dengan kubur Rasulullah tu, di sebelah dengan Raudhah. Kalau kita pergi umrah ke haji, kita akan dapat ziarah. Iaitu sebelah kiri Rasulullah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dengan watak bengis dia, watak yang tak boleh tolak ansur, watak yang asyik nak cabut pedang ni. Silap dia sikit cabut pedang, silap dia sikit penampar. Jangan main kurang ajar, jangan main silap langkah lagi. Sayyidina Umar cara dia begitu. Ajak orang masuk Islam pun tak ada pujuk-pujuk. Kamu nak Islam ke tak nak Islam? Cakap. Kalau nak Islam, selamat. Kalau tak nak Islam, aku pancung. Gitu cara Sayyidina Umar. Tapi cara Sayyidina Abu Bakar lain pula. Dia pujuk, dia berhujah dengan baik, dia tunjukkan kebenaran. Itu dua cara. Memang cara dakwah ni begitulah. Begitulah, ada cara lembut, ada cara kasar. Jadi seorang pendakwah tu kena pandai pula lah. Kena pandai tengok suasana setempat yang dia nak pergi berdakwah tu. Adakah suasana tempat itu perlu cakap lembut-lembut, ataupun suasana tempat itu perlu kena cakap kasar-kasar. Tapi di antara keduanya ni, Islam lebih memilih kepada cara yang lembut lah. Kerana disebut di dalam Al-Quran juga, hendaklah kamu berdakwah dengan hikmah, dengan cara yang lembut dan hikmah. Itu lebih dipilih oleh Islam. Dalam suasana apa sekalipun, sama ada orang yang jenis kasar ke, orang yang jenis lembut ke, yang lebih baiknya lembut lah. Cara lembut itu lebih baik, lebih dipilih oleh Islam. Walau bagaimanapun, Islam tidak menafikan juga cara kasar. Islam tidak menafikan cara nak menyampaikan Islam tu, cara paksa, cara kasar, secara kata orang tu menakutkan. Islam benarkan kalau suasana di tempat itu mengizinkan atau memerlukan keadaan yang sedemikian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin mati Allah sekalian,
Maka pada pagi yang mulia ni dapatlah kita kisah yang sebenar tentang kisah Nabi Ibrahim itu. Dan selepas pada ini kalau kita dengar kisah mengatakan, orang mentafsirkan lagi ayat ni, membawa kisah mengatakan Nabi Ibrahim itu tercari-cari Tuhan, maka itu adalah sebenarnya, walaupun ada pendapat yang menjurus berkata demikian, tetapi pendapat itu boleh dikatakan tak berapa kuat lah. Bila saya buka dalam tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka, Profesor Hamka, bila saya baca tafsir dia tu, dia lebih menyatakan bahawa Nabi Ibrahim tu mencari Tuhan. Bukan Nabi Ibrahim tu kaedah nak berdakwah. Dia berpegang pada situ. Tak apalah, betul lah tu. Dia kata Nabi Ibrahim tu mencari Tuhan, melihat kebesaran langit, lalu dia terpandang kepada bintang, lalu terfikir hatinya barangkali inilah Tuhan. Lalu apabila bintang tu hilang, timbul bulan, dia kata aku tak suka kepada yang hilang, maka barangkali inilah Tuhan aku, bulan. Dia kata begitu, ikut terjemahan ikut ayat yang apa ada dalam Quran itu pun betul. Tetapi bagi saya secara peribadilah, saya lebih memilih pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua itu didapati dikatakan lebih banyak ulama memilih ke situlah. Pendapat yang kedua iaitu cara dakwah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Cara dakwah Nabi Ibrahim yang menunjukkan bahawa kaedah dakwah itu ada banyak. Kaedah dakwah itu berulang-ulang saya sebut. Kaedah dakwah itu sama ada secara keras, secara tentang habis-habisan, ataupun yang keduanya secara lembut, secara kita ajak, secara katakan masuk jarum yang halus. Dan cara yang kedua ni biasanya lebih berkesan lah, secara lembut. Walaupun dalam cerita Nabi Ibrahim ni di penghujungnya, di penghujung cerita tu, kaum tersebut tetap menentang juga Nabi Ibrahim, tetap juga tidak mahu menerima dakwah Nabi Ibrahim itu, walaupun Nabi Ibrahim mengajak mereka menyembah kepada Allah SWT. Dan ujung ayat inilah sebagai bukti menunjukkan bahawa cerita Nabi Ibrahim tentang bulan, bintang dan matahari itu adalah hujahnya ataupun cara dakwahnya. Kerana apabila kita kaitkan dengan ayat hujung, wahajjahu qaumuhu, maka kaum dia pula berhujah, tidak menerima apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim tersebut. Jadi situ bukti menunjukkan bahawa itu adalah pencarian Tuhan tersebut sebenarnya adalah satu kaedah dakwah Nabi Ibrahim pada kaum tempat yang dia sampai itu. Jadi dengan cara itu Nabi Ibrahim mengharapkan kaum itu dapat lembut hati dia, boleh menerima akal dia yang rasional. Oh betul lah, bulan ni, bintang ni, matahari ni tak dapat kekal. Jadi boleh menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim secara lembut itu. Tapi pada kisah ni yang kita tengok dalam Quran tu, kaum tersebut masih juga tidak mahu menerima lah. Kerana bila dah kekufuran tu terlalu tebal, bila dah menjadi budaya yang telah diwarisi dari turun temurun, nak mengubah itu bukan senang. Itu juga satu petunjuk pada orang yang berdakwah ni lah. Bila kita berdakwah kepada satu tempat, kepada satu orang, janganlah kita harap sekali saja kita cakap orang tu boleh ikut kita. Tak mudah begitu saja. Kerana orang tu dia dah ada satu pegangan yang kuat, ada satu pegangan yang dah diwarisi daripada datuk nenek moyang dulu. Tiba-tiba kita datang, kita nak rubah, bukan boleh seketika itu, mengambil masa. Dengan sebab itulah pendakwah ni antara lain peranannya tak boleh jemu. Perkataan jemu tu jangan ada, kena usaha selalu. Dan itulah sikap yang ada pada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Dia langsung tidak ada rasa jemu, tak ada jemu untuk berdakwah. Walaupun dia dah tahu, dia pergi tempat itu orang tak boleh nak terima dah, orang tak akan nak terima. Tapi selagi dia temu orang tu, dia akan cakap kebenaran, dia akan memberitahu juga kebenaran kepada orang tersebut, pada kaum tersebut. Walaupun dia tahu dah orang tu tak akan nak terima lagi. Maknanya Rasulullah tak jemu, tak putus asa. Kerana kita sebagai sifat makhluk ni tak tahu. Mungkin semalam dia tentang kita, hari ni dia masih menentang kita. Besok pun kita dakwah, dia tak suka lagi dengan kita. Tulat pun kita ajak dia menjepit mulut. Sampai hari-hari berikutnya macam tu. Tapi tak tahu, mungkin sampai satu masa, sampai satu saat dan satu ketika, mungkin hati dia boleh berubah. Mungkin dia akan dapat menerima. Dia datang kepada kita dengan lillahi ta'ala, bukan lagi kerana nak adakan sesuatu. Datang pada kita, datang pada Islam bukan kerana nak sesuatu, nak pangkat ke, nak wang ringgit ke, tapi datang kerana Allah. Yang dulunya bukan main hebat lagi dia menentang, bukan main hebat lagi dia menolak. Dengan itu sikap kena ada pada
seorang pendakwah kena sabar dan kena tidak jemu. Tak boleh jemu, tak boleh putus asa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah setakat itu apa yang perlu nak saya sampaikan kepada tuan-tuan, nak saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam cerita sirah Nabi Ibrahim ini yang penggulungannya iaitulah kita menunjukkan kaedah dakwah, bahawa dakwah itu boleh disampaikan dalam dua bentuk secara yang sesuai dalam keadaan masyarakat. Itulah, walau bagaimanapun dalam dua bentuk itu, bentuk yang lembut, bentuk yang berhikmah, itulah yang lebih diutamakan oleh agama kita. Kerana dengan hikmah ni walaupun memakan masa yang panjang, dia akan dapat mengekalkan. Bila orang telah terima, dia boleh kekal. Tapi dalam bentuk paksa ni atau dalam bentuk keras ni, mungkin kerana orang takut dengan kita, diterimalah. Umpamanya kita dengan anak kita lah, kita dengan cara keras, dia terima, tapi terimanya di depan kita kerana dia takut kita. Mungkin di belakangnya dia akan menolak, ataupun mungkin dia menerima dalam keadaan yang bermasa. Hari ni dia terima lah, masa kita ada, besok kita dah tak ada tu dia tolak. Itu kalau dalam kaedah yang keras tu kita bimbang begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita yang ada di sini sentiasa dapatlah kita menyebarkan apa yang kita dapat daripada ilmu Islam ni pada orang lain. Kerana tugas dakwah ni terpikul di atas setiap bahu manusia, setiap bahu orang Islam. Kita kena sampaikan kepada orang lain, kita kena bagi tahu orang lain apa yang kita tahu, apa yang patut kita sampaikan, kita kena sampai. Jadi wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama narat arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.